Gio Sundang tidak tahu laporan jawatan kuasa antara kerajaan dan perjanjian Malaysia tidak boleh diubah oleh Parlimen Malaysia. Itu pun dia tidak tahu. Jadi penghujung dia juga ikut tanda tangani perjanjian Malaysia. Walaupun dia kena kasih keluar di sini, dia kena tarik balik untuk tanda tangani perjanjian Malaysia. So GS Sundang punya nama ada dalam sini. Now, batu sumpah kalau kita tengok ini tangan, Mbak. Coba perhati itu batu sumpah, tangan tuh. Defiance. Mau melawan. Dia meletakkan hanya 3 perkara. Agama, tanah, dan adat istiadat. 3 saja. Janganlah dia bilang itu banyak-banyak. 3 ini saja. Kalau misalnya 3 ini dihormati, sebaliknya rakyat Sabah di pendalaman, di interior bersumpah taat setia kepada kerajaan Malaysia. Itu 3 perkara ini. Kalau dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, itu bahasa yang dia tidak cakap. Tapi itu di sana. Tapi dia tidak cakap. Kalau dipatuhi, kami taat setia kepada Malaysia. Kalau tidak dipatuhi, berarti rakyat interior tidak wajib taat setia. Itu. Very simple. Ada yang dia kasih penjelasan begitu. Ada yang sebenarnya dia itu dia bagi secara tersirat. Jadi yang tersirat dia, kau kacau ini, macam kau bikin communal title, kau kacau ini, tidak wajib saya taat setia. Ramai masih tidak paham kekuatan perjuangan berdasarkan kepada asas yang kukuh. Artinya, tanpa 20 perkara kita ada option berpisah. Kita ada option. Kita boleh jalan anytime. Sekiranya kita bincang-bincang, kita tuntut-tuntut apa yang sudah dipersetujui dulu, masih juga orang tidak mau kasih, kita boleh jalan lah. Bikin apa lagi kita tinggal? Nah itulah, jadi kita ada option untuk berpisah. Itu penting. Dalam apa juga negotiation, perbincangan, kita mesti ada option berpisah atau meninggalkan perbincangan itu. Melaungkan 20 perkara berarti kita laungkan kita tidak hak. Nomor 7, sudah kita katakan kita tidak hak. Itu kalau kita laungkan 20 perkara, tidak hak. Sudah terbukti 30 tahun 20 perkara. Tahun 87 saya masih ingat dari IDS lagi saya. Sudah tabur ini 20 perkara. 87. 30 tahun. Sudah tuntut. Apa dapat sampai sekarang? Tidak apa-apa pun. Siapa yang untung? Siapa yang jadi ketua membawa perkara 20, itu yang untung. Itu rakyat tidak untung. Itu yang untung. Kenapa? Yang ketua itu yang pergi runding sama Kuala Lumpur. Bukan rakyat. Rakyat kena kuda saja. Disebabkan ia hanya mempunyai nilai sentimen dan tiada langsung kuasa undang-undang. Oke. Kita go to the next one. Apa yang kita raikan tiap-tiap tahun 31 hari bulan Agustus? Apa yang kita raikan? Banyak kan orang bilang hari kebangsaan. National Day, hari kebangsaan. Tapi kita tengok di dalam sini, tiada pun tafsiran hari kebangsaan. Tiada dia cakap. Perlembagaan Malaysia hanya memberi tafsiran Hari Merdeka. Di dalam sini ada Hari Merdeka. Jatuh pada 31 hari bulan Ogos 1957. Nanti dulu.
Sabah lahir tahun 63. Tapi kau raikan merdeka 57. Macam kau lahir, kau punya hari jadi datang dulu, baru kau lahir. Terbalik. Bingung. Kan? Jadi pada 31 Agustus 57, Malaysia belum wujud. Sabah belum wujud. Sarawak belum wujud. Jadi macam mana kau celebrate sudah? Jadi kenapa kita harus merayakan apapun pada 31 hari bulan Agustus tiap-tiap tahun? Kenapa kita punya kerajaan buang duit? Untuk orang berbaris, kasih makan, kasih minum. Kan? Bukan ada mengait sama kita. Jadi yang kita pergi berbaris itu bikin apa? Kan enggak? Tiada kaitan langsung. Kalau ada tak kait lah sikit pun dah apalah. Tapi kaitan sikit pun tiada. Belum beranak lagi. Adakah kita merayakan Hari Malaysia? 31 hari bulan Agustus. Sepatutnya Hari Malaysia jatuh pada 16 September tiap-tiap tahun, bukan 31 Agustus. Jadi kita hanya mulai merayakan Hari Malaysia pada 2010. 47 tahun. Kalau kita kira dari tahun 63, baru kita rayakan Hari Malaysia. Hari itu pun berdasarkan kepada perintah eksekutif. Berarti si Najib yang kasih cuti. Bukan perlembagaan kasih cuti. Si Najib kasih cuti. Itulah Hari Malaysia kita. Sebelum 2010, Hari Malaysia adalah hari ulang tahun TYT kita. Bila dia kasih Datuk Syed. Lepas itu sekarang orang bilang, oke, itu Hari Malaysia. TYT punya hari jadi, dia pindah lagi. Jadi Hari Malaysia tidak diraikan di seluruh Malaysia. Macam tu. Dia panggil Hari Malaysia. Tapi Putrajaya tidak pernah raikan. Dataran Merdeka tidak pernah raikan. Hanya dibuat di Sabah dan di Sarawak. So Sabah sama Sarawak saja Malaysia. Diorang bukan Malaysia. Diorang Malaya. Bukankah? Diorang yang buat kita begini, bukan kita yang buat, Lepas itu tiada tafsiran Hari Malaysia di dalam perlembagaan Malaysia. Macam ini perlembagaan Malaysia, tapi tiada tafsiran Hari Malaysia. Bingung. Saya ambil lagi contoh. Saya ambil contoh. Duit. Hari-hari kita nampak duit. Apa dia tulis di sana? Bank Negara Malaysia. Siapa punya potret itu? Itu bukan kepala yang di Pertuan Agong Malaysia. Itu kepala yang di Pertuan Agong Melaya. Tapi dia bilang Bank Negara Malaysia. Kau tengok, diorang ambil kau punya minda. Supaya kau boleh terima itu Melaya. Penjajahan minda. Jadi ini Pak, kan? Yang sebenarnya sepatutnya dipakai Agong Malaysia Raja Perlis, bukan Negeri Sembilan. Itu pun dorang, ketika dorang manipulate kita dari awal lagi. Nah, yang ini apa dia bilang? Ini perjanjian Malaysia, ini daripada buku perjanjian Malaysia, artikel 2. Dia bilang, and the date on which the said act, berarti akta di dalam ni,
brought into operation is hereinafter referred to as Malaysia Day. Arti dia, di dalam artikel 2 ini dia mengatakan pada tarikh di mana akta itu dilaksanakan atau in operation dilaksanakan, dengan ini dirujuk sebagai Hari Malaysia. Akta ini yang dimasukkan di dalam sini. Sekarang dirujuk sebagai Hari Malaysia. Tarikh mula, hereinafter referred to as Malaysia, dirujuk sebagai Hari Malaysia. Namun di dalam sini tiada tafsiran Hari Malaysia di dalam perlembagaan nih. Kalau tiada tafsiran Hari Malaysia di dalam perlembagaan, adakah Malaysia wujud? Nah, ini saya mau soal nih orang ini yang pintar-pintar dari Malaya. Itulah. Tapi diorang yang pintar kan? Nah, jadi sekarang kita mau soal, kalau tiada Hari Malaysia di dalam perlembagaan, adakah Malaysia itu wujud? Pasal tiada dia punya tarikh berkuat kuasa. Artinya Malaysia tidak wujud. Selama ini kita kena tembirang. Sekarang nampak ini semua kita paham macam mana Singapura keluar saja. Dia paham ini semua. Jadi ini sekarang kita baru mau paham nih. Sudah kita paham nih semua, barulah kita tahu. Oh begitu pula Singapura buat dulu. Jadi karena kita keliru terhadap 31 Agustus, ramai tidak tahu apa yang berlaku pada hari itu. Pada hari itu tiada apa-apa yang berlaku. Tapi Lee Kuan Yew buat mainan politik. Apa dia buat? Dia declare Singapura independent pada 31 hari bulan Ogos 1963. Walaupun tidak boleh, tapi dia cakap juga. Jadi cover line daripada William Good di Sabah ini, dia bilang oke, kita buat Sabah Day. Yang sebenarnya tiada apa-apa ini. Untuk cover Singapura, dia buat Sabah Day. Adalah orang-orang kita sekarang ini yang last punya 31 hari bulan, kita celebrate Sabah Day. Apa kau celebrate? Masa itu kau masih di bawah koloni. Kau masih koloni British. 31 Agustus sampai 16 kau masih koloni British. Nah ini dia. Ini perpindahan yang dibuat ke atas perjanjian Malaysia. Ini satu-satunya pindahan yang dibuat. Walaupun orang buat pindahan, semua sign. Ini juga yang sign. Dipindah daripada 31 hari bulan Agustus pergi 16 September. Itu dibuat di Singapura pada 28 hari bulan Agustus. So dipindah tarikh daripada 31 kepada 16. Jadi 31 sampai 16 kita masih koloni British. Dan pada masa itu mana sempat pergi ubah itu pintu gerbang. Jadi ada orang tangkap gambar di bawah pintu gerbang 31 kan kita merdeka. Mana ada? Kau masih koloni British. Cuma yang tidak baca paham ini mengatakan kunun kita merdeka. Buatlah konvoy ke ulur ke hilir. Aduh. Nah, kenapa orang terjadi begitu? Ini for Prime Minister daripada Commonwealth Secretary antar surat kepada Prime Minister. Dia bilang situation di Singapura. Lee Kuan Yew, Prime Minister of Singapore, is unashamedly exploiting the delay yang 31 pergi 16 tadi itu, exploiting the delay of Malaysia to further his personal ambition.